Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat menyambung perbincangan hadis ataupun wacana ilmu hadis. Malam ni kita memilih untuk melihat kepada maksud hadis gharib di sisi ahli hadis. Dan sebagai pendahuluan kita telah pun mengetahui, sebagian kita telah pun mengetahui bahawa ilmu mustalah hadis adalah satu ilmu yang bermula sejak bermulanya hadis Nabi SAW dan berkembang dengan erti kata mengikut keperluan. Dan perkembangan itu boleh kita ringkaskan dengan menyebut bahawa di awal wujudnya hadis Nabi, kajian telah pun bermula dengan suasana ataupun situasi di mana Nabi masih hidup. Jadi kajian itu tidak memerlukan kepada banyak sangat kekeliruan ataupun perbincangan. Dan para sahabat sendiri sentiasa mempunyai penyelesaian, terutama bila Nabi masih hidup. Lalu kajian terhadap hadis itu berlaku dalam keadaan yang cukup ringkas tapi memadai. Dan juga yang perlu kita tegaskan ialah sepanjang sejarah hadis Nabi ini, daripada awal hingga hari ini, para ulama telah pun melakukan segala yang termampu untuk memelihara kesucian hadis. Dan ia berkembang mengikut keperluan. Manakala di zaman Nabi tidak perlulah dibincangkan soal sanad sangat, sebab sanad hanya Nabi dan sahabat. Begitu juga kalau dibincangkan soal tabi'in, hanya akan dibincangkan bila ada tabi'in. Barulah timbul istilah mursal, barulah timbul istilah-istilah yang baru. Dan istilah itu pun timbul berdasarkan keperluan juga. Jadi dan yang menariknya ialah para ulama tidak pernah mengadakan mesyuarat agung untuk memutuskan istilah mana kita nak guna. Tak ada. Tapi istilah itu berasal pada bahasa Arab sendiri dan diamalkan oleh tokoh-tokoh utama. Lalu dia dianggap sebagai satu kesepakatan yang tak dirancang. Dan yang paling penting ialah kita sedar dalam hati kita bahawa sebagaimana Allah memelihara Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Allah juga memelihara penjelasan kepada Al-Quran. Jadi benda ni berlaku dengan cukup teliti. Dan yang paling penting untuk kita sama-sama ketahui daripada sejarah mustalah hadis ialah bagaimana mustalah itu berlakunya perkembangan ataupun perubahan, perbezaan. Berlakunya kita kata apa, satu keadaan di mana ada benda baru yang dimasukkan, tapi ia berasaskan benda yang asal. Dan kalau kita nak ringkaskan bagaimana perubahan itu berlaku, secara ringkasnya, perubahan daripada tiada kepada ada. Maksudnya perubahan beberapa istilah wujud muncul di mana sebelumnya dia tak ada, seperti mana istilah mursal dan juga mu'dal dan sebagainya. Mungkin kita pun tahu bahawa semua itu berlaku bila wujudnya sanad yang makin panjang, zaman makin ke belakang. Maksud di zaman Nabi, sahabat. Lepas Nabi wafat, sahabat, tabi'in. Lepas tu lagi panjang. Bila sanad makin panjang, timbullah ilmu sanad. Maka ini menyebabkan istilah yang dulu tak ada kemudian ada. Tapi asalnya sama, iaitu nak menapis hadis Nabi daripada dua kesilapan, iaitu kesilapan yang disengajakan dan kesilapan yang tak disengajakan. So kesilapan tu adalah yang nak dihindarkan lah, satu matlamat untuk menghindar kesilapan. Itu satu lagi ialah mustalah biasalah, daripada sedikit jadi banyak. Maksudnya bila kita rujuk buku-buku ulama hadis yang mengumpulkan jenis-jenis ilmu hadis, sudah pastilah dulu sikit, kemudian makin banyak dan ditambah pula benda-benda teknikal yang perlu diketahui. Seperti mana Al-Hakim buat Ma'rifat Ulumil Hadis, dia nak muhadis zaman dia mengetahui berpuluh jenis ilmu. Maksudnya standard paling bawah sekali.
kena tahu benda yang dia cakap. Jadi sebelum tu sudah pasti mungkin tak sebanyak itu, ataupun tak perlu sampai detail macam tu. Maka masalah yang timbul menyebabkan dia terpaksa mengetengahkan bahawa seorang ahli hadis mesti ada benda ni. Jadi benda ni makin banyak sehingga zaman Ibn Salah, sehingga zaman lepas tu cuba diringkaskan balik. Jadi maksudnya daripada sedikit jadi banyak, ataupun daripada asalnya istilah itu istilah yang luas makna dia, kemudian jadi sempit. Itu juga adalah antara perubahan yang kita sedar. Maksudnya bila ulama dulu guna perkataan mursal, dia maksud kadang-kadang apa sahaja sanad yang terputus kita panggil mursal. Maksud sama makna dengan munqati'. Munqati' ni ialah terputus. Tapi bila zaman berlaku lepas tu, mursal terpaksa dikecilkan skop dia, hanyalah kepada apa yang tabi'in kata qala Rasulullah, contoh. Jadi munqati' pun dikhususkan, muqta' pun timbul. Jadi istilah-istilah macam ni pada asalnya digunakan luas. Seperti juga istilah yang kita bincangkan dulu panjang lebar, iaitu istilah al-hasan, istilah hasan, iaitu asalnya luas. Ulama salah guna terdahulu, dia guna untuk makna sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu' pun diguna hasan. Tapi lepas tu antaranya Ibn Salah merasakan bahawa perlu dihadkan supaya tak berserabut. Niat Ibn Salah tu baik supaya kita tak keliru, maka dia hadkan hasan ialah apa, dah cukup. Maka disempitkan, asal luas penggunaan dia. Kemudian ada juga yang daripada, ada sebagian istilah yang ulama mengatakan dulu ada, kemudian tak ada pun ada juga, tapi tak banyak. Maksudnya istilah al-butr ataupun al-batr digunakan untuk hadis mursal, dah tak digunakan lepas tu, contoh. Jadi ada istilah yang macam ada satu ketika tapi mungkin tak begitu sesuai. Ulama mengatakan bahawa ada istilah lain yang lebih sesuai, maka secara tak langsung dia hilang. Dan juga ada juga istilah yang dulunya diletakkan sekadar sepanjang amali saja. Maksudnya tak difikirkan sangat, tapi dikeluar macam tu je daripada ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bila disoal, bila bincang, dia keluarkan istilah tu tanpa dia mengira bahawa istilah tu ada maksud tertentu. Kita akan lihat contoh lagi sekejap lagi. Maksudnya ialah dia tengah mengkaji, dia terlibat dengan kajian yang betul-betul amali. Orang tanya apa-apa dia akan bagi spontan apa benda pun. Tapi lepas tu ulama mula fikirkan dari segi mantik, dari segi nak menghadkan takrif, dia terpaksa buat takrif baru. Jadi maksud sekarang ni, takrif yang dulu dikeluarkan secara spontan, kini mula dikeluarkan ataupun kebelakangan tu mula dibincangkan macam mana nak buat ayat yang lengkap dan tepat. Jadi benda-benda ni berlaku. Dan akhirnya ialah penuntut ilmu hadis, kalau dia tak menyedari benda-benda ni, maka dia akan keliru dengan banyak benda yang kadang-kadang nampak bercanggah, kadang-kadang nampak macam tak konsisten, kadang-kadang nampak macam terlalu mudah, terlalu susah. Baik, malam ni kita nak lihat satu contoh, iaitu al-gharib, istilah gharib. Gharib. Istilah gharib ni adalah istilah yang pertama sekali popular di kalangan ulama hadis sejak dulu lagi. Kerap digunakan, selalu kita temui, memang amat-amat popular. Dan ramai ulama telah melihat benda ni dan cuba mengkaji apa maksud gharib. Dan malam ni kita nak lihat seperti kita lalu lah, insyaAllah, beberapa maksud al-gharib dan bagaimana nak interaksi dengan istilah-istilah ini. Baik, kita lihat dari segi bahasa. Al-gharib ni ialah daripada perkataan ghurbah lah, iaitu asing, ataupun kalau orang tu datang ke tempat kita, dia pengembara, pendatang, dia panggil orang asing, al-gharib kan. Al-gharib maksud orang yang bukan asal tempat tersebut, dia jauh daripada tempat asal dia. So al-gharib ni ada maksud jauh, al-gharib. Jadi bagaimana istilah tu digunakan oleh ulama? Sebenarnya As-Sakhawi, antara ulama hadis kurung ke-10, As-Sakhawi menyatakan bahawa ada kaitan di antara bahasa dan juga maksud. Memang di peringkat awal, bagi mereka yang berminat tentang istilah dan bahasa ni, di peringkat awal ulama-ulama hadis dia tak bezakan di antara
ataupun dia tak susah payah nak bezakan makna bahasa dan makna istilah. Melainkan selepas berlakunya banyak perkembangan, barulah sibuk untuk menceritakan makna bahasa apa, makna istilah apa. Di zaman awal, bahasa itulah yang difahami sebagai asas kepada istilah. Maksud kalau disebut hadis gharib, orang dah terbayang hadis ni adalah hadis yang asing, yang jauh daripada hadis-hadis yang lain, yang dibawa oleh, so dia dah faham lah kan. Kalau hadis sahih, hadis yang sihat kan? Maksud hadis yang tak ada masalah, hadis ada illah, hadis ada penyakit. So dia dah terus kepada bahasa tu sendiri. Baik, lepas tu baru dah dia zaman Ibn Salah mungkin, dan lepas tu barulah dia nak cerita panjang lebar sampai dia akan beritahu dari segi bahasa makna ni, dari segi istilah makna lain kan. Itu cerita dia. Dan istilah gharib ni dari segi bahasa, As-Sakhawi kata ada hubungan yang rapat di antara bahasa dan istilah. Hadis gharib ni seperti mana manusia, dia kata. Manusia yang gharib, hadis pun ada yang gharib. Maksudnya hadis yang orang tak tahu, orang tak kenal, melainkan beberapa orang saja yang kenal. Jadi kadang-kadang dia kata di sebuah bandar ada seorang pengembara pendatang yang semua orang tak kenal dia, melainkan seorang dua saja. So dia ni orang yang gharib. So hadis yang gharib pun sama juga. Kita ada di sana hadis-hadis yang popular, hadis-hadis yang rawinya ramai, orang semua tahu. Tapi ada hadis yang berapa orang saja yang jumpa, berapa orang saja yang tahu, dia sajalah yang bawa hadis tu. So hadis tu jadi hadis yang asing bagi sebahagian kita kata penuntut ilmu hadis lah. Mungkin bagi seorang alim hadis, seorang imam, asing tu bagi dia taklah begitu sangat, ataupun dia mengetahui dan dia tahu bagaimana nak interaksi, dia tahu ni tak asing bagi dia lah, dia dah jumpa, dah biasa jumpa. Di kalangan ahli fiqh ada hadis-hadis yang dia jumpa, di kalangan ahli hadis ada hadis-hadis yang dia biasa. Di kalangan orang yang tak mengikuti bidang tu, bagi dia satu benda yang pelik. Mungkin juga semua gharib kan? Semua pelik apa. Jadi bila di sisi ulama hadis, dalam kalangan imam hadis pun kita akui bahawa mereka bercakap bukan soal mereka tak tahu, tapi mereka cakap soal hadis yang hanya ditemui melalui satu jalan. Itu cerita dia. So dia hadis yang asing, walaupun bagi seorang imam, apatah lagi bagi makmum kan, lagi teruk lah, lagi tak tahu. Bermakna kalau macam kita kata di kalangan sahabat kan, kita tak bincang sangat dari kalangan sahabat, sebab dari kalangan sahabat memang tak ada masalah, asing ke apa ni sikit dan sebagainya. Tapi katakanlah kita nak buat satu perbandingan, ada hadis yang beberapa orang sahabat riwayat daripada Nabi kan, tapi kebanyakan juga hadis, banyak juga hadis yang hanya seorang sahabat je riwayat hadis tu. So ini dikira sebagai satu gharib daripada Nabi, gharib melalui jalan seorang sahabat. Dan begitu juga sahabat tersebut, walaupun mungkin dia terima hadis tu dalam keadaan gharib, dia tak ada apa masalah pada hadis tu, selepas tu mungkin jadi ramai balik. Contoh Abu Hurairah ada murid yang ramai, kadang-kadang riwayatkan hadis yang sama, murid dia ramai. Tapi ada kalanya seorang sahabat, murid dia seorang atau dua. Dan begitu juga tabi'in dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hadis itu sampai dekat imam hadis, tapi dia kata hanya melalui jalan ini sahaja. So dia tahu. Dia tahu okey, dia tahu. Dan mengetahui gharib ataupun mengisytiharkan hadis itu gharib merupakan satu benda yang tak boleh dibuat oleh semua muhaddis. Ini yang kita nak tekankan. Kadang-kadang istilah gharib ni kita dengar, kita mungkin sangka bahawa siapa saja boleh keluarkan hukum. Gharib ni hukum. Maksudnya bila kita contoh, kalau kita boleh tanya Imam Ahmad satu sanad atau satu hadis, dia akan cakap hadis ni hanya diriwayatkan daripada satu jalan je. So, dia kata ni gharib. So nak mencapai tahap dia boleh pasti tak ada jalan lain, itu yang hebat. Itu yang imam. Maksud sekarang ni dia perlu kepada, dia telah pun melihat segala jalan-jalan sanad ni, dan dia telah pun melihat segala matan dan teks hadis, sampai dia boleh buat conclusion ini hanya satu jalan ni sahaja. Ada orang kata mustahil. Dia tak mustahil kalau ikut kadar kemampuan imam tu. Dia buat benda yang memang masuk akal pada had manusia lah maksudnya kan. Kita tak buat apa pun, duduk saja pun tak dia apa. Imam-imam ni dia duduk buat satu benda, dia dapat pengalaman, dia buat usaha, dia dapat hasil. Hasil dia antaranya apa? Ni, memberikan hukum gharib. Hadis ini gharib. Hadza hadisun gharib. Kita ingat selama ni mungkin sahih dhaif je hukum kan. So gharib ni satu benda yang besar.
Dan sampaikan ulama-ulama hadis yang membicarakan hal ini mengatakan tak mungkin ada ulama selepas imam-imam Bukhari semua yang boleh istihar gharib. Tak mungkin. Hadis tu tak boleh. Melainkan ada mereka telah kata baru kita boleh ulang benda tu. Jadi mana benda ni bukan benda kecil. Betul imam-imam yang kebelakangan pun, imam hadis Ibn Salah ke Suyuti ke apa, dia cukup kenal bab-bab ni. Dia cukup orang kata apa, bukan tawaduk tapi hakikat. Ini cuba nak beritahu dalam perbincangan insya-Allah. So dari segi bahasa, dari segi istilah yang digunakan, kita kata ialah biasalah hadis yang macam Imam Az-Zahabi dalam kitab yang cukup bagus Al-Muqidhah. Kitab ni saya cadang, so bacalah siapa yang tahu bahasa Arab. Diterjemahkan tidak saya tak pasti. Al-Muqidhah Az-Zahabi ni cukup cantik. Dia mengulas buku Syekh dia Al-Iqtirah, buku Al-Iqtirah Ibn Daqiq Al-Aid. So sekarang Az-Zahabi kata Al-Gharib ni Ziddul Masyhur. Dia kata ialah lawan kepada hadis yang masyhur. Itu nak gambaran dia. Bagaimana ada dua. Sebab tu Al-Hakim kata prasyarat seorang muhaddis zaman tu ialah mesti tahu hadis yang masyhur, popular. Maksudnya semua orang tahu dia ni, semua muhaddis tahu, sanad dia pun banyak, orang yang tahu pun ramai. Dan dia juga perlu tahu gharib, hadis yang sanadnya satu saja, jalannya tak banyak, yang mana orang mungkin tak tahu, melainkan imam-imam ataupun ulama hadis yang sebenar-benar tahu. So dua benda ni baru melengkapkan dia jadi muhaddis, kan? Kalau tidak dia tahu masyhur, dia tak tahu gharib, tak boleh. So hasil dia apa? Hasil dia seperti kata imam-imam antaranya mungkin tak salah saya, Ibn Tahir Al-Maqdisi, dia yang susun kitab Daraqutni. Dia kata inilah kelayakan atau keperluan seorang nak menilai hadis, nak kata sahih, dhaif semua tu selepas dia tahu masyhur dan gharib. So ini satu benda yang cukup. Sebab tu kata tak mungkin lah orang zaman sekarang boleh sampai, kecuali dia terpaksa ikut apa yang telah pun disebut oleh ulama terdahulu. Dan kita akan bawa kata-kata imam-imam yang hadis yang lain yang mengatakan sebegitu. So sekarang ni Ziddul Masyhur. Dan kita baca sikit uraian dia, ataupun bersikit ya. Dia kata Ziddul Masyhur fataratan tarju'u gharabatuhu ila al-matni. Maksud kadang-kadang gharib dari segi matan. Ini dia cerita dari segi istilah lah. Ada yang gharib matan, okey, ada yang gharib pada sanad. Maksudnya sekarang ni ialah nak mengatakan gharib, nak mengatakan dia terasing, pelik, dia melihat pada banyak segi. Banyak segi dia akan bahagikan. Dan dia kata wal gharibu sadiqun ala ma sahha wa ala ma lam yasih. Dan gharib juga ada yang sahih dan ada yang tidak. Maksud dia tak berkaitan dengan sahih dhaif, tapi perlu tahu dia untuk mengetahui sahih dhaif. Itu cerita dia. Dia tak nak kena mengena dengan sahih dhaif dari segi apa? Nilai dia. Kalau kita kata ini hadis gharib, tak mesti dhaif, tak mesti sahih. Boleh jadi dua-dua. Tapi untuk mencari yang sahih dan yang dhaif kena melalui jalan ni. Itu maksud dia. Kan? Dan dia pun huraikanlah. Dia kata contohnya, dia kata lam yarwihi an Sufyan illa ibn Mahdi. Contoh satu hadis tu, okey, tidak diriwayatkan oleh orang lain daripada Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal 160 lebih, 160, kecuali Ibnu Mahdi yang meninggal 198. Maksudnya zaman tu, sebelum Bukhari Muslim, maksudnya zaman Imam Ahmad tu, hanya dia yang ada hadis tu daripada Sufyan. Walaupun Sufyan imam terkenal dan Ibnu Mahdi juga imam terkenal, tapi hadis tersebut hanya diambil hanya melalui jalan itu aja ada. Mana seolah-olah orang lain tak ada ambil hadis tu kecuali Ibnu Mahdi sahaja. So ini gharib. Hadis yang gharib jalan dia, tapi Ibnu Mahdi imam dan Sufyan pun imam. So tak ada masalah. Sufyan Ats-Tsauri. Okey. Setakat yang saya tahu Sufyan Ats-Tsauri lah sini. Okey. Uyainah pun geng dia juga satu zaman kan. Dia meninggal 198 sama juga. Walam yaruhi an Ibnu Juraij illa Ibnu Mubarak. Dan Ibnu Juraij pula guru kepada Ibnu Mubarak. Kan? Ibnu Mubarak ni ambil hadis ni, hanya dia yang ambil hadis tu, hanya jalan itu yang ditemui oleh seorang muhaddis. So dia kata gharib, dia akan guna ayat macam lam yarwi anhu illa fulan. Tidak ada yang riwayatkan hadis daripada orang ni melainkan orang ni seorang saja. So dia akan huraikan, dia akan gunakan istilah seperti gharib, seperti tafarrada bihi. Tafarrud ni ialah bersendirian. Tafarrada bihi fulan. Dia seorang aja bersendirian bawa hadis ni. Okey.
Dan ada satu istilah lagi yang selalu disebut bersama dengan gharib, iaitu al-fard. Afrad ni ramai, banyak. Al-fard juga bermakna bersendirian, keseorangan, hadis yang bersendirian. So kalau kita nak bincang dari segi maklumat sejarah, ulama berkhilaf gharib dengan fard ni nak guna istilah mana. Tapi di sisi ulama awal, mereka tak kisah sangat. Cuma ada yang disebut oleh Ibn Salah, ialah mereka menggunakan al-fard dan al-gharib ni yang mana ada kaitan lah. Kadang-kadang mereka gunakan al-gharib, kadang menggunakan al-fard. Dan saya nak beri perhatian bahawa pada yang belum tahu ataupun yang mungkin bagus juga untuk kita tahu, Ibnu Hajar meninggal 852 Hijrah. Dia ada kitab-kitab mustalah dia yang bagus. Kitab mustalah yang bagus seperti Nuzhatun Nazar, kan. Dia syarah Nukhbatul Fikar. Kemudian dia ada kitab An-Nukat ala Ibn Salah. Okey. Dalam kitab An-Nuzhah dia kata al-fard dan al-gharib ni, dia kata ada hubungan. Okey, ada hubungan. Dan dia kata mereka, so ahli hadis lah maksudnya, mereka selalunya menggunakan al-gharib ni ataupun al-fard dan al-gharib ni, maksudnya ialah al-gharib yang betul-betul tafarruq tu daripada awal sanad, daripada sahabat. So dia kata ini dia menamakan al-fard. Maksudnya hanya seorang ambil daripada Nabi dan seorang ambil daripada sahabat, so daripada awal. Kemudian gharib yang selepas itu dia kata bukan gharib daripada asal, dia namakan al-gharib. So al-fard dan al-gharib ni ada hubungan satu sama lain dan ada maksud dia sendiri. Dia tak penting sangat, tapi saya nak beritahu apa, mengikut Ibn Salah pula lain. Ibn Salah dalam buku dia Ma'rifat Anwa' Ilm Hadis, ataupun orang panggil dia Muqaddimah Ibn Salah, lain. Dia cerita lain sikit. Dia bagi dia al-fard lebih umum, al-gharib lebih khusus. Kan? Al-fard umum, maksudnya mana-mana hadis yang bersendirian padanya seseorang atau sekumpulan, tu pun dipanggil al-fard, tafarrada bihi. Contoh dia kata sini, tafarrada bihi ahlu Makkah. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh orang Mekah saja. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh orang Madinah saja. Dan Al-Hakim dalam buku dia Ma'rifat Ulumul Hadis, keliru habis nama kitab saat tu, saat ni nama kitab Ma'rifat Anwa', Ma'rifat Anwa'. Dalam ilmu ma'rifat. Silat ke apa? Maksud sekarang ni Al-Hakim tu terror tu. Al-Hakim tu walaupun orang duk kutuk dia, orang duk kritik dia, dia silap lah apa benda, tapi dalam kitab Ma'rifat Ulumul Hadis dia cukup hebat. Dia datangkan contoh untuk setiap istilah yang dia bagi. Banyak apa tu. Bila dia bercakap hadis ni hanya diriwayatkan oleh, dia kata ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh ahli Madinah, dia bagi, nah ambil sanad apa. Hanya ahli Mekah ambil sanad, ada contoh lagi dia bagi. Jadi dia ada banyak contoh. Jadi ini pun dipanggil fard. Maksud dia bagi Ibn Salah dan sebagian ulama lain. Gharib ni lebih khusus, iaitu seorang. Kan? So maksudnya antara gharib dan fard ada am dan khas. Maksudnya ada umum dan khusus. Dan ini berlainan dengan Ibn Hajar. Sikit sebanyak berlainan dengan Ibn Hajar. Dan ini yang kita ramai tak sedar. Kita menyangka ilmu mustalah hadis sama saja. Kitab apa pun. Kitab apa pun sama saja kuantiti dia. Baca kitab apa pun tak apa. So salah. Kita kena baca semua kitab. Baru kita tahu sikit. Baru kita faham sikit. Kita kena buat macam tu sekarang ni. Nanti overconfident tak boleh. Kita akan melahirkan muhaddis segera. Okey. Kalau ikut pandangan saya, yang ramai orang tak setuju, ialah saya dah beritahu dulu ni, dan memang ramai orang tak setuju. Saya pun mungkin tak setuju juga kadang-kadang. Saya fikir-fikir balik, pada saya tak akan ada lagi ahli hadis seperti Bukhari Muslim. So tak ada dah muhaddis. Tak ada. Tak payah. Tak perlu, tak payah dan cukup. Tak apa. Yang ada ialah penuntut ilmu yang belajar bagaimana dia orang mengkaji hadis tu je. Tapi nak guna istilah tak apalah. Nak guna istilah muhaddis dari segi orang yang menyampaikan hadis tak apalah. Istilah yang begitu rendah nilai dia lah. Hanya sekadar memberikan hadis. Saya boleh bagi tak benda ni, kan? So dia kata Ustaz Alam pun ahli hadis. So ini benar mengarut. Kita tak ada istilah tu semua sekarang. Tapi orang tak setuju lah. Sebab dia seolah macam kita takdis, mendewakan ulama-ulama. Baik.
Dan kalau kita lihat dari segi perbandingan dua tadi, pembahagian tadi, bagi yang dapat kesan perbezaan itu, pembahagian Ibn Salah lebih menepati apa yang ulama dulu buat. Okey, maksudnya al-fard memang mereka mengutamakan al-fard ni tak mesti bersendirian seorang periwayat, tapi umum, sendirian daripada apa segi sekalipun, tapi al-gharib lebih khusus. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita pun belajar ulum hadis secara ringkas, kita pun selalu jumpa dengan istilah-istilah yang membahagikan hadis ahad, kan? Mutawatir ahad. Okey, mutawatir ada dua, lafzi dengan maknawi. Kemudian ahad ada tiga, masyhur, aziz, gharib. So ini istilah yang mudah, yang kita selama ni rasa kita dah hafal, kita dah terror lah, kan? Jadi sebenarnya dia tak ada benda yang kita kata kita hafal sekali untuk semua benda, tak ada dalam ilmu hadis. Bukti dia apa? Bukti dia ialah istilah al-aziz ialah apa, istilah ahad ni, maksud ada masyhur hadis yang dia kata rawi dia dalam silsilah sanad tu ada 3 ke atas tapi tak mencapai mutawatir. Ini satu yang kita ulang-ulang dan kita kurang faham selama ni, kan? Mana al-aziz pula ialah 2. Okey, rawi dia 2 ataupun lebih kurang tu, dan al-gharib ialah 1 ataupun ada banyak benda ada 1 kat tengah. So dia ada 1 ke atas, 2 ke atas, 3 ke atas sebelum sampai mutawatir. Sebenarnya ni duk pening bincang, kan? Bila kita tengok apa ni ulama-ulama terdahulu buat, mereka membahagikan ataupun mereka menggunakan istilah macam kita kata tadi. Di zaman awal dia tak peduli buat istilah ni, dia keluarkan mengikut bahasa. So al-aziz tu dalam bahasa Arab ada maksud. Aziz ni ialah maksud dia kadang-kadang ialah susah nak jumpa, sanad tak banyak, maksud dia, kan? Bukan maksud kuat semata-mata, kan, al-aziz. So sekarang ni ada ulama kata al-aziz kadang-kadang mereka gunakan untuk gharib juga. Aziz susah nak jumpa, gharib pun sama, sanad dia ada sikit, contoh. Dan kadang-kadang dia guna aziz ni ialah 2 atau 3, dia tak kisah. Dan ada yang masyhur lah, tak kisah ada segi apa pun. So sekarang ni kalau kita buka balik muka mustalah yang ringkas, yang padat, yang membahagikan aziz mesti 2, sekurang-kurangnya 2, gharib sekurang-kurangnya 1, masyhur 3 ke atas, tak sampai mutawatir. Mutawatir pula ada kata 10, ada kata berapa. Ini semua benda yang khilaf, yang memang tak ada di zaman salafus soleh. Mereka ada istilah tersendiri. Bahkan pembahagian mutawatir ahad pun adalah pembahagian yang berpunca daripada banyak pengaruh Mu'tazilah. Kita baru tahu benda tu. Mereka di awal bincang soal sahih dengan dhaif, soal salah dengan tak salah, palsu, dan soal mutawatir tu datang selepas tu dan dibincangkan dengan hangat, boleh ke tak boleh, apa makna dia. Okey. Sampai ke ada ulama bincangkan kan syarat hadis mutawatir bagi yang belajar hadis, dia kata antaranya ialah ramainya setiap tabaqah sanad tu, setiap peringkat sanad tu ramai daripada sahabat sampai berapa, sehingga keramainya itu menyebabkan mereka mustahil berbohong, kan? Ada lebih kurang tu ayat dia. So mana sekarang ni syarat tu kita fikir balik, ada ulama kata bolehkah kita guna syarat tu untuk sahabat? Maksud dia ramai, so mereka tak akan bohong. Sahabat lain, sahabat seorang pun, kan, tak kisah perkara soal ramai. So mana ada ulama dah mula pertikaikan, rupanya kita kembali ke belakang, kita tengok tak ada pun pembahagian mutawatir ahad. Kalau ada pun ulama yang ikut lepas tu sekadar nak cerita dari segi istilah yang pernah dituturkan, dia nak hurai, itu je. Tapi dia nak mengiyakan istilah ni perlu, bahkan istilah ni sampai ke tahap musuh-musuh Islam ataupun yang kita kata apa, yang tersalah boleh masuk, dia kata kita hanya ambil mutawatir pada akidah. Contoh, kita hadis ahad tak guna soal akidah. Benda-benda ni timbul lepas tu. So asal tak ada. Sebab tu saya risau dengan orang. Tapi kawan-kawan kita ni orang yang ikhlas, orang yang baik. Tapi kadang-kadang mungkin dia baca dan dia terus kepada benda tu, dia tak baca sebelum. Sehingga kan ada yang cakap depan saya, dia kata saya hadis ahad saya tak terima dalam bab akidah, dia kata. So ini biasalah, tapi saya tak nak jumpa depan saya lagi lah. Saya pun sengih je. Saya nak gaduh, kan. Ni kawan kita dengar apa dia kata. Bila kita dengar, kita dapati dia kurang maklumat lah. Itu je lah, kan? Bukan maksud dia jahat apa tak.
Kata Mu'tazilah model mana tak salah. Tak payahlah nak label-label ni, tak salah. Kan? So dia kata sebab hadis ahad dia kata berkemungkinan besar dia kata tak sahih pun. Yang pasti sahih adalah mutawatir. Ahad ni boleh berlaku kesilapan. Sebab seorang, sebab tak ramai. So dia mula bikin logik dan dia bagi contoh, tu yang best tau. Saya dengar dia bagi dulu. Contoh dia apa? Dia bagi contoh hadis yang memang ulama salah tolak awal lagi. Bukan kerana ahad dan mutawatir, tapi kerana dhaif. Tapi dia bagi tahu hadis ahad macam ni pun ada. Macam mana kita nak percaya? Hadis ahad yang macam ni pun ada. Macam mana kita nak percaya? So dia dah masuk. Bila saya beritahu dia hadis yang hang beritahu ni, hadis ni pun ulama awal dah tahu dah dhaif. Dia tak kira ahad dan mutawatir, dia kira cerita lain, cerita yang dalam yang hang dengan aku pun tak faham. Hang faham tak juga? Mana ada masalah dia? Hang tak faham. Pasal kita tak ada marah, tak ada bergaduh. Pasal dia kawan kita. Ya, kita bernasihat dia lah. Kalau dia nampaknya kurang maklumat, itu je lah. Bukan dia sengaja. So bila kita tengok ulama awal, mereka tak peduli sangat soal istilah. Nak kata aziz ke, gharib ke, masyhur. Maksud kita kena faham apa maksud dia. Bukan soal kita kena faham maksud dia berdasarkan apa yang kita faham, berdasarkan apa yang dia maksudkan. Itu maksud dia. Banyak maksud. Ya. Jadi bila dia kata satu benda tu gharib, bukan kerja kita nak pergi tengok satu buku mustalah ringkas yang ditulis pada zaman sekarang dan kita buat footnote. Maksud hadis gharib ialah, tak boleh. Ini ada orang buat. Dia kata Tirmizi berkata hadis gharib contoh. Lepas tu dia buat footnote, hadis gharib ialah takrif tu, dia kata bukan takrif Tirmizi. Bukan takrif Tirmizi. Ini salah. Salah besar ni. Kan? Begitu juga ada seorang tulis mursal. Dia kata ini hadis ni mursal. Ulama salah kata ini hadza mursal. Ini mursal. Maksud mereka mursal tu ialah, kebanyakan ulama salah kata mursal ni ialah terputus dan dhaif. Seperti mana yang dihuraikan oleh Imam Muslim dalam mukadimah dia. Mursal dhaif. Okey. Dia kata mursal ialah dia huraikan ikut ni dan tak semestinya dhaif, nampak. Dia tune balik. Dia kata tak semestinya. Kawan tu dah bagi tahu dhaif. Maksudnya maksud aku mursal ni ialah dhaif. Tapi kata-kata dia dah ditafsirkan balik, dia tak semestinya dhaif. Ni yang payah. Ini yang duk serabut, duk fikir ni. Kadang-kadang duk tension ni. Macam mana nak beritahu kat orang? Okey. Beritahu je lah. Okey. Tak terima tak terima tak apa. Dan bila ulama kata gharib ni ada gharib matan dan gharib sanad, sebenarnya semua ni balik pada sanad. Itu yang kita kena faham. Maksudnya gharib matan ke gharib sanad ke ialah hadis yang ada masalah dari segi apa? Periwayat tu dia je yang bawa hadis tu. Sebab itulah hadis tu kadang-kadang lain daripada orang lain. So matan dia, teks dia tu sebenarnya balik kepada periwayat tu sendiri. So kembali apa cerita pun dia kembali kepada periwayat. Okey, maksudnya kita bagi contoh. Contohnya Imam Tirmizi. Okey, dia kata di hujung buku di Jami' Tirmizi, dia ada hurai tentang apa maksud hadis gharib. Sebab tu ada ulama kata bab yang terakhir dalam bab Sunan Tirmizi tu, Jami' Tirmizi tu, bab kitab ilal tu adalah kitab mustalah hadis. Salah satu sumber mustalah hadis yang awal. Termasuklah Ar-Risalah, termasuk Muqaddimah Sahih Muslim, termasuklah yang lain-lain adalah sumber asal awal mustalah hadis. Dia tak cerita semua masalah, tapi ada beberapa benda penting dalam tu. Jadi ulama akan ambil. So antara yang penting dalam tu yang ditemui dalam bab gharib ialah At-Tirmizi menguraikan apa maksud gharib yang dia faham. Maksud dia ialah zaman dia. So dia bahagikan pada beberapa bahagian, di antaranya ialah keadaan di mana hadis itu tidak diriwayatkan melainkan daripada satu jalan sahaja. Dia ada dua bentuk. Maksudnya sanad hanya satu, dia ada dua bentuk. So dia bagi contoh. Dia kata hadis tu ataupun sanad itu memang gharib. Sanad tu memang sanad yang bersendirian. Maksudnya tak banyak sanad tu. Dan hadis yang dia bawa pun hadis yang tak ada dengan sanad yang lain. So memang ini gharib betul-betul lah. Dari segi periwayat dia pun, susunan dia, dan dari segi teks dia pun hanya itu aja yang ada kat situ. So ini dia kata gharib. Dan dia bagi contoh hadis-hadis dalam buku dia sendiri lah. Kan dia bagi contoh. Contoh dalam bab ni dia kata Hammad bin Salamah daripada Abil Ushara Ad-Darimi. Okey, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Baik. Dia kata hadis ni gharib, dia kata
Kerana Hammad bin Salamah tafarrada bihadzal hadits an Abil Usyara. Okey. Hanya Hammad bin Salamah yang ambil hadis ni daripada Abil Usyara. Itu guru dia. Dan hanyalah Abil Usyara ni hanya dialah yang ambil daripada ayah dia. Okey. Wa tafarrada bihadzal isnad aidan Abil Usyara ad-Darimi an abihi, daripada ayahnya. So sekarang ni tak ada orang lain yang ambil hadis tu. Sanadnya hanya itu saja. Okey. Kemudian dia kata, kemudian matan teks itu pun yang dibawa tu tidak ada berjalan yang lain. Itu maksudnya. Apa ni, sanad itu gharib menyebabkan teks itu pun rupanya tak ada dalam sanad yang lain. Okey. Tidak ada sebarang penyokong dan tidak ada sebarang apa ni pembantu dari segi sanad dan matan. Teks pun tak ada. Contoh yang kedua dia kata, ialah dia kata teks itu gharib. Okey. Teks itu gharib tapi sanad tu popular. Maksud sanad tu ada banyak hadis lain. Tapi hadis ni hanya satu je. Maksudnya satu hadis ni hanya daripada sanad tu, walaupun sanad tu popular, okey, bawa hadis lain dan bersama dengan orang lain, tapi hadis tersebut dengan sanad tu gharib. Faham kan? Nah, ni nama betul nama dia gharib. Dia pelik. Kan? Okey. Makna sanad tu telah pun diketahui, tapi berbalik kepada matan yang last tu yang dibincangkan tetap gharib balik. Tadi sanad tu satu aja, hadis tu satu aja. Dan sanad ni berulang banyak kali dengan hadis yang lain, tapi ini dengan matan teks ni gharib. Itu maksud dia. So, balik kepada gharib, maksud balik kepada hadis tu terasing daripada yang lain, hanya daripada jalan tersebut, kan? Demikian. Dan dia kata, dan jenis yang lain pula ialah hadis itu popular daripada sebahagian sahabat, gharib daripada sahabat yang lain pun dipanggil gharib. Itu At-Tirmizi, orang yang duduk dalam kajian ni, dia boleh keluarkan benda tu berdasarkan pengalaman dia. Dia tak payah nak study apa ni, orang kata apa, secara asas. Dia terus dapat jumpa dan dia beritahu. Dia kata, contoh dia kata, hadis tu daripada Ibnu Umar dan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Okey, hadis tu, satu hadis ni kita beri contoh daripada Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, tiga. Okey. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Ibnu Umar ramai, tapi seorang je riwayat daripada Ibnu Abbas. So dianggap gharib pada jalan tu, walaupun hadis tu popular daripada sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya Abu Hurairah dengan Ibnu Umar ni ramai yang jumpa dia ambil hadis ni, tapi daripada Ibnu Abbas hanya seorang saja. So dia gharib balik. Tapi tak ada masalah lah, pasal hadis ni terkenal, sahih, masyhur, tapi sanad tu gharib daripada jalan sahabat ini. Itu pun dipanggil gharib. Sebab tu kena hati-hati apa maksud imam tu bila dia kata gharib. Inilah Tirmizi nak cerita kita bahawa kita kena hati-hati untuk memahami. Dan ada banyak contoh dia bagi lagi. Contoh dia bagi contoh yang seterusnya ialah hadis tu masyhur daripada seorang sahabat daripada satu jalan. Okey. Tetapi ada tabi'in yang lain yang ambil daripada sahabat yang sama. Contoh, kita tahu Ibnu Umar antara sahabat yang banyak hadis. Dan kita tahu bahawa di antara murid dia yang paling banyak ambil daripada dia ialah anak dia Salim, dan hamba dia ataupun ni hamba dia ialah Nafi'. So sekarang ni dia kata hadis ni masyhur, terkenal, ramai orang riwayat daripada Nafi', melalui Nafi' daripada Ibnu Umar. So popular, terkenal. Tapi dia kata ada seorang tabi'in yang riwayat daripada Salim daripada Ibnu Umar. Tadi daripada sahabat, kan? Dorang dia apa? Okey. Ni kita belajar apa faedah dia? Itu soalan paling penting tu. Ni kalau belajar tak ada faedah suruh mic ya. Okey, mana sekarang ni kalau kita kata daripada apa ni? Daripada apa ni, kita kata ni hadis, tak kira sahih ataupun tidak, diambil daripada Nabi itu ada kita Ibnu Umar kan? Ibnu Umar. So Ibnu Umar daripada dia adalah Nafi' dan Salim. Ini yang terkenal lah, banyak lagi. Dan kadang-kadang ada ulama khilaf, kalau dua ni khilaf nak buat macam mana kan, itu beza. So Nafi' sekarang ni hadis tu semua orang ambil ramai daripada dia,
contoh, tapi ada seorang ambil pada salin. So ini gharib. Sanad ni gharib. Yang ni masyhur lah. Tak ada masalah. Itu saya tadi pun. Yang tadi itu adalah sahabat ada 3. Abu Hurairah. Kemudian apa tu? Ibnu Abbas. Kemudian betul apa? Kemudian Bubuh tu bawa Ibnu Umar. Dia bagi contoh kan. So daripada mereka berdua ni ramai ya. Tapi seorang daripada Ibnu Abbas. So ini gharib. So ni dia tak mempengaruhi kesahihan hadis lah maksudnya. Itu maksudnya kan. Harap boleh makin faham lah. Dia pelik tak apa, pelik. Okey, kita tengah tajuk gharib ni. Baik. Kemudian ada juga cerita lain, maksudnya ialah dia kata sebenarnya gharib ni banyak jenis lah, tapi mesti hanya cerita sebahagian yang popular. Dan contoh di sini Dr. Hatim Al-Sharif ni dia bagi contoh lain. Dia kata kadang-kadang diberikan gharib itu dengan maksud pelbagai. Contohnya gharibun bihadzal lafz, maksud dengan lafaz ini gharib. Okey, gharib. Maksudnya sekarang ni hadis tu semua orang riwayat, ramai orang riwayat, popular, masyhur, tapi ada satu jalan ni lafaz dia lain sikit je. So dia gharib bihadzal lafz, gharib dengan lafaz ini maksudnya kan. Sama ada kurang ataupun lebih. Dia tak mesti tambah lah, mesti kurang ataupun lebih. Maksud hadis tu dipendek ke panjang, dia lain daripada yang popular. So dia gharib. So dia menimbulkan persoalan. Ataupun satu lagi, setengah ulama kata gharib min wajhin yathbut, maksudnya sanad banyak kan, tapi satu je yang sahih. Pun kadang-kadang digunakan istilah gharib juga. Sanad banyak, semua sanad dhaif tak dipakai. Satu je yang sahih pun dipanggil gharib, tapi digunakan min wajhin yathbut dan sebagainya. So sekarang ni bila kesimpulan dia, bila ulama awal gunakan gharib dengan banyak maksud kan, dengan banyak maksud, jadi bila ada mestilah kita mengkaji apakah maksud yang menuturkan ayat tersebut kan, apa maksud dia kan. Kita bagi contoh, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar di kalangan salafus soleh ataupun di kalangan kita kata apa, muhaddithin. Dia ada orang buat tesis PhD kaji pasal penilaian Imam Ahmad terhadap kita kata apa, hadis. Dan di antara style Imam Ahmad ialah dia menggunakan perkataan gharib. Okey, dia guna perkataan gharib. Contoh di sini saya ambil satu contoh. Abdullah anak dia pernah mendengar ayahnya Imam Ahmad lah memberikan ulasan tentang satu sanad. Dia kata hadithun gharib. Okey, hadis gharib. Itu aja. Bila doktor ni buat kajian dan perbandingan dengan orang lain, didapati imam-imam seperti Ibnu Ma'in, kawan dia juga, Al-Bukhari dan An-Nasa'i mengkritik sanad tersebut dengan kata-kata yang lebih jelas. Itu maksud dia. Barulah kita faham maksud Imam Ahmad. Kalau kita tak faham, kita akan, itu antara cara lah, salah satu cara kita kena buat perbandingan lah. Kadang-kadang imam ni cakap ringkas, imam kedua kawan dia cakap lebih panjang lebar, kita faham maksud. Kadang-kadang dihuraikan oleh ulama lain. So sekarang ni dia menggunakan gharib dengan maksud dhaif, tapi ada tempat yang lain pula dia menggunakan gharib bukan dengan maksud dhaif. Bukan dengan maksud dhaif, tapi maksud dengan dia kata sanad tu dia rasa pelik. Sanad tu dia rasa pelik. Sampaikan dia pernah macam marah sikitlah. Dia kata penipu, tipu ni, bohong. So bukan dia marah matan tu, bukan teks tu, tapi dia marah sanad tu. Sanad ni tak ada, tak ada orang, ini gharib. So dia mengkritik tapi hadis tetap sahih. Okey. Dan ada keadaan di mana dia macam macam kita kata berletih lah, macam tension lah. Bila orang tanya dia satu sanad tu, dia kata ni orang zaman sekarang ni suka cari sanad banyak, semua tak dipakai. Dia cakap banyak, hadis tu sahih. Ni semua ni apa. Jadi mana sekarang ni apa maksud dia, kita kena tengok dari segi setiap situasi yang dia berikan
komen. Ini yang payah. Ini yang payah. Mana tak ada lagi kita zaman sekarang kita nak cut and paste, tak ada. Okey. Dan dia ada bagi ayat yang kadang-kadang nampak macam dia bagi kaedah. Dia pernah cakap jangan tulis hadis-hadis yang gharib ni. Dia kata. Okey. Saya tengah cari ni. Dia kata la taktubu hadhihi al-ahadits al-gharaib. Jangan tulis hadis-hadis yang gharib ni. Gharib ialah luda kepada gharib. Fa innaha manakir. Sesungguhnya ia hadis-hadis yang mungkar. Mungkar ni maksudnya kesalahan yang berat. Silap ni banyak. Hadis tu bukan hadis mungkar, kemungkaran yang maksiat ni. Maksudnya ialah hadis mungkar ni hadis yang dhaif dan kesilapan berlaku amat berat. So dia memang bukan sahih, tak sahih. Dia kata fa innaha manakir. Hadis-hadis gharib ni dia kata mungkar. Semua mungkar dia kata. Wa ammatuha 'anil du'afa. Dan kebanyakan dia diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Maksudnya ada hadis mungkar, kesilapan rawi yang okey, tapi ada kebanyakannya adalah kesilapan rawi yang bermasalah. So ayat ni yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Ibnu Salah menyebut, bila kita baca ni kita macam satu kaedah umum, bahawa setiap hadis gharib adalah hadis mungkar dan dia dhaif. Itu bahaya bila kita buat satu benda yang kita kata apa, kita generalize kan, maksud kita ta'mim. Tu saya cakap maksud. Sebab ada pada waktu lain dia pernah kata, bila ada orang murid dia Al-Athram ni murid dia yang juga cukup rapat, yang juga imam, dia orang tak kenal. Dia kata, aku pernah bagi komen dan Imam Ahmad setuju. Komen dia tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat nama dia Zaid bin Abi Unaisah. Zaid bin Abi Unaisah. Athram berkata, qultu li Ahmad inna lahu ahaditha in lam takun manakir fahiya gharaib. Dia kata, aku berkata pada Ahmad, sesungguhnya dia ni, iaitu Zaid tadi, mempunyai hadis yang kalau dia tak mungkar dia gharib. Hadisnya kalau dia tak mungkar dia gharib. Okey, dia bagi hukum. So Imam Ahmad kata na'am, ya. So ada perbezaan. Okey. Jadi maksud Imam Ahmad ialah dengan gharib di sini ialah hadis-hadis yang gharib sahih. Yang dhaif pula ialah yang diistilahkan sebagai mungkar. Okey. Saya akan sampai pada satu kesimpulan yang nak gabungkan semua benda. Tapi kita bagi sikit dulu. Dan bila menyebut di sini, kita balik kepada Zahabi tadi. Zahabi kata ada yang sahih, ada yang tidak. So sekarang ni belum lagi kita boleh buat keputusan. Bila kita jumpa hadis gharib, kita belum boleh buat keputusan dia sahih ataupun dhaif. Okey. Sebabnya kata Ibnu Salah dan lain lagi, dia kata summa innal ghariba yanqasimu ila sahihin. Okey. Kemudian gharib ini terbahagi kepada dua. Satu ialah yang sahih, kal afradil mukharrajati fi sahih. Seperti mana hadis yang afrad, yang gharib yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Banyak juga. So ini tak dhaif, ini sahih tapi dia gharib. Dia hanya satu-satu, dia hanya tak, tapi dia rawi yang hebat, yang mana sendirian dia tak menimbulkan apa masalah. Walaupun hanya dia seorang je. Contoh hadis pertama lah dalam Sahih Bukhari, seorang je. Umar seorang. Daripada Nabi Umar seorang. Daripada Umar Al-Qamah seorang. Daripada Al-Qamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi seorang. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi Yahya bin Sa'id seorang. Contoh. Ya, betul ke saya baca tu? Kalau salah macam mana? Dah dirakamkan. Okey, kita tengok sanad tu balik. Sanad tu dia apa ni, Bukhari sebut apa? Humaydi semua tu. Kemudian dia kata Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Al-Qamah wa Qas Al-Laiti, Umar, Rasulullah. So Yahya sampai Nabi, maksud Yahya seorang-seorang dia aja ambil daripada Muhammad At-Taimi. Muhammad At-Taimi seorang yang ambil daripada Al-Qamah. Tafarrud, gharib. Al-Qamah seorang daripada Umar seorang daripada Nabi. Hadis ni. So hadis gharib, hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Walaupun lepas Yahya tu dah banyak, sebab tu Imam Bukhari ambil hadis tu daripada ramai guru dia, tapi kebanyakannya jumpa balik kepada Yahya bin Sa'id. Sebab tu orang kata hadis ni adalah hadis Yahya bin Sa'id. Itu saja. Tafarrud kan. Okey. So dia kata gharib ni ada sahih seperti mana dalam Bukhari Muslim, wa ila ghairi sahihin, dan juga ada yang tidak sahih, wa zalika huwal ghalibu 'alal gharaib. Ini ayat ni penting. Ibnu Salah kata itulah yang selalunya pada hadis-hadis yang gharib, selalunya dhaif.
Selalunya kalau kata nama gharib, selalunya dhaif. Selalunya ni, inilah kita nak kata dia pun tak tahu persen dia macam mana. Kan? Kita nak kaji betul-betul apa maksud. Tapi selalunya begitu. Ya, sebab tu bila dia cakap macam tu, dia gunakan kata-kata Imam Ahmad, jangan tulis hadis gharib ini hadis ni semua mungkar. Ini semua daripada dhaif. So, dia guna kaedah tu. Maksudnya ghalib, kebiasaannya. Sebab tu ada ulama kata, bila ulama salaf, ulama hadis awal sebut gharib, dia ada sesuatu. Dia membawa kepada perbincangan tentang sahih dan dhaif. Dia membuka jalan nak tahu sahih. Sebab tu tafarrud, boleh dikatakan tafarrud yang bersendirian yang gharib ni merupakan jalan untuk kita melihat dhaif ke sahih. Biasa. Dan di sisi ulama hadis yang awal dia kata, tengok siapa yang tafarrud. Daripada siapa dia tafarrud, tentang apa dia tafarrud, baru kita boleh buat sahih ke dhaif. Walaupun dia imam ke siapa ke siqah ke, ini semua siqah lah. Kalau dhaif senang cerita, ini siqah kan. Tapi dia tafarrud. Okey. Dan ada istilah-istilah lain yang juga ulama gunakan, kita boleh sebut juga, seperti istilah al-fard, kita sebut tadi, iaitu al-fard digunakan untuk gharib. Al-fard dan gharib sama lah, afrad, gharaib sama. Okey. Dan kadang-kadang ulama awal menggunakan perkataan hasan untuk maksud gharib. Hasan, digunakan perkataan al-hasan untuk maksud hadis gharib. Kan, saya bagi contoh yang pelik, yang Arab kita faham. Imam Ar-Ramah-Hurmuzi, seorang ulama yang mula-mula cuba kumpulkan bab adab-adab mustalah hadis, bab adab-adab meriwayatkan hadis ni. Dia Ramah-Hurmuzi, dia meninggal 360. Okey. Orang kata dia lah kitab paling awal yang khusus pasal mustalah hadis. Okey, sebenarnya sebelum tu dah ada tapi tak khusus macam dia. Dan dia pula khusus kepada adab-adab nak riwayatkan hadis. Dia tak bincang semua benda, tapi dia okeylah, kita tahu kitab mustalah paling awal yang khusus ialah Al-Muhaddithul Fasil, karya Ar-Ramah-Hurmuzi. Baik, dia kata apa? Satu bab tu dia bagi satu bab, dia kata bab man kariha an yarwiya ahsana ma indahu. Dia kata satu bab cerita pasal orang atau muhaddith yang tidak suka untuk meriwayatkan hadis yang paling hasan di sisi dia. Yang paling baik. Ada muhaddith tak suka riwayat hadis yang paling hasan di sisi dia, yang baik-baik di sisi dia. Dia tak suka. Ni kata payah. Kan? Baik. Bila kita tengok Ar-Ramah-Hurmuzi sebut contoh-contoh dalam tu, baru kita faham bahawa hasan yang dimasukkan ialah gharib dan dhaif. Okey? Contoh dia bagi bawah bab tu. Okey? Begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi. Okey, dia ada buku dia Al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami'. Kita ni baguslah. Kita Al-Kifayah pun kita bagus juga. Kita Al-Khatib Al-Kifayah fi ilm riwayah. Dalam kitab Al-Jami' dia buat satu bab. Dia kata istihbab riwayat al-masyahiri, galakkan untuk meriwayatkan hadis yang masyhur, yang ada banyak rawi, yang popular. Was-sudufi, dan digalakkan dan tidak digalakkan, maksud digalakkan untuk mengelakkan was-suduf anil gharaibi wal manakir, daripada hadis yang gharib dan munkar. Dia sekali galak. Okey. Dan dalam tu disebut perkataan hasan. Dalam contoh yang dia bagi, iaitu seorang tabi'i dia Ibrahim An-Nakhai kata, ulama sebelum dia, muhaddis awal, kanu yakrahuna idza ijtama'u an yukhrija ar-rajulu ahsana hadithihi. Dia kata mereka tu, ulama hadis yang awal tu, mereka tu tidak suka bila mereka berkumpul, mereka tak suka ada rawi di kalangan mereka tu keluarkan hadis yang paling hasan. Al-Khatib kata maksud Ibrahim ialah al-gharib. So itu maksudnya. Kadang-kadang al-hasan juga maksud gharib. Kita sekarang bukan ada masalah dengan istilah al-gharib saja. Kita ada masalah dengan istilah lain yang juga maksud gharib. Kita nak tahu apa maksud gharib. Rupanya kita kena tahu benda lain juga maksud gharib. Kan? Baik. Nah. Okey. Dia kata ada okey. Syu'bah bin Al-Hajjaj, ini kita dah pernah sebut tapi kita sebut sekali lagi lah. Dalam bab tu juga dia kata, orang tanya dia, malaka la tarwi an Abdul Malik ibn Abi Sulaiman. Rawi inilah
Kenapa kau tak riwayat hadis daripada dia? Maksudnya kenapa kau tak cerita balik hadis yang kau ambil daripada dia lah? Maksudnya kau tak ambil riwayat daripada, kenapa kau tak ambil daripada dia? Wa huwa hasanul hadis. Hadis dia ni orang yang hadisnya hasan. Hadis-hadisnya baik, hasan. Faqala min husniha farartu. Sebab cantik tu aku lari, dia kata. Sebab hadis tu bagus sangatlah aku lari. Sebab hasannya lah aku tinggalkan dia. Tu maksud dia. Ini lagi pelik, kan? Di kawan tu mesti pelik lah pasal tu. Dia tanya kenapa tak ni, dia ni hadis dia okey. Maksud hadis dia cantik, bagus, hasan dengan maksud okey. Hasan sebab bagus tu lah aku tinggalkan dia. Maksudnya hadis hasan tu hadis teruk lah. Hadis hanya makna aja yang cantik tapi semua tak betul. So tak payahlah aku cerita. Tak payah. Sebab tu aku lari dia. Sebab tu aku tinggalkan dia. Ada yang cantik, dia kata. Baik. Itu. Kemudian ada lafaz lagi yang digunakan, itu asyad. Okey, syad ni atau asyudud, syad ni sepatutnya kita bincang dalam tajuk lain, tapi rupanya syad juga digunakan oleh sebagai ulama awal dengan maksud gharib. Nampak? Ni payah ni. Baik. Sebab apa? Di antara ulama awal mengatakan bahawa dia kata Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad di kitab mustalah yang kecil, yang bagus. Kecil lah. Dia bagus ya. Dia kata waladhi alaihi hufadul hadis, dan apa yang hufaz hadis gunakan sebelum ni maksudnya ialah asyad ma laysa lahu illa isnan wahid. Syad itu ialah apa yang hanya ada satu sanad. So gharib lah. Tapi diguna istilah syad, sebab tu dia tak kisah istilah ni, asalkan membawa maksud yang dia nak. Kita pentingkan istilah. Ini tak boleh nama syad, ini kena bagi nama lain. Itu maksud kita nak nama yang khusus. So dia kata kalau macam Al-Hakim pun sama juga. Dia kata syad ini hadis yang tafarradu bihi thiqatun min as-thiqat. Seorang thiqah tafarrud bersendirian bawa hadis tu. Walaysa lil hadits aslun bi mutabi'in lidzalika thiqah. Dan tak ada penyokong. So syad ialah gharib juga. Dan yang lebih menarik lagi ialah ada ulama Ibn Rajab Al-Hambali. Ini juga satu lagi kitab mustalah hadis yang orang tak tahu mungkin, sebab nama dia bukan mustalah. Nama dia Syarah Ilal, ya. Dia syarah balik buku Tirmizi yang kita kata kat hujung tadi tu. Dia syarah balik. Dia nama Syarhul Ilal. Ibn Rajab ini kitab mustalah hadis sebenarnya. Kitab yang cukup cun lah. Dia cerita memang cukup bagus, cukup menarik. Dia kata tapi ramai orang tak tahu, sebab orang yang nama dia Syarhul Ilal, orang tak tahu dia kitab mustalah hadis. So kitab ni penting. Siapa yang boleh baca Arab, baca aja, kan? Baca aja, kan? Sebab dia satu jilid nipis, dia kecil je. Okey. Kemudian so dia kata dalam tu dia guna ayat yang tertentu yang menunjukkan pelik, kan? Pelik. Macam mana boleh kumpulkan? Dia kata wa min jumlatil ghara'ibil munkarah. Dan di antara sekumpulan dan di antara sebahagian daripada sekumpulan hadis-hadis yang gharib dan munkar ialah al-hadis asyadzatul matruhah, hadis yang syadz dan dibuang, matruhah yang dibuang. Dia kumpul 4 istilah dalam satu sekali. Dia kumpul gharib campur dengan munkar, campur dengan syadz, campur dengan matruh. Matruh ni yang ditinggalkan terus. Itu yang pelik tau. Tak boleh. Maksudnya dia guna al-gharaib al-munkarah. Dia gharib dan munkar. Sebahagian daripada ni ialah hadis yang syadz dan matruh. Diguna sekaligus. Tu cerita. Okey. Dan dia huraikan, Nurjak huraikan. Dia kata bila berlaku, dia kata hufaz ulama awal ni, bila mereka mengatakan hadis tafarrada bihi wahid, maksud gharib, dia kata ataupun la yutaba'u alaih, tidak ada penyokong, tak ada pengikut, tak ada sanad lain, gharib. Dia kata mereka menjadikannya wa yaj'aluna dzalika 'illatan fi, selalunya mereka menjadikan dia sebagai kecacatan. Maksudnya antara cara nak kenal masalah dhaif ke sahih ni ialah melihat kepada tafarrud. Ini di ulama awal. Dia kata Allahumma illa, kecuali ayakuna mimman kathura hifdhuhu wa ishtaharat adalatuhu wa hadithuhu, kecuali rawi tersebut memang kuat, memang diyakini dia hebat, seperti Az-Zuhri dan sebagainya, dia kata memang diterima. So sekarang ni
situasi yang ada sekarang ialah banyak hadis yang tafarrud, banyak hadis yang gharib. Tapi ulama awal seperti Imam Ahmad Bukhari boleh beza mana yang boleh terima, mana yang tak boleh. Itu kan. Dan kadang-kadang rawi itu hebat, tapi ada hadis dia yang tafarrud tak boleh terima, ada tafarrud dia tak boleh terima. Rawi yang sama. Sebab tu kata ketelitian di kalangan ulama awal ni, ketelitian yang memang tak ada orang boleh pertama nak faham, kemudian nak buat pun tak boleh, nak faham pun susah. Macam mana dia boleh kata imam ni, contohnya Az-Zuhri ni bagus, imam terkenal hebat semua, hadis dia ada banyak, tapi ada sebahagian dia tak sahih. Macam mana dia kata? Kita tak boleh kata itu kan. Kita mesti kata dah Zuhri, dah siqah, dah imam terkenal, hadis dia sahih lah kan. Mana sekarang ni masalah yang berlaku tu bukan pada orang tu, tapi pada situasi hadis tu. Cerita dia. Sebab tu ada rawi yang sama daripada guru yang sama, tapi hadis dia ditolak dan diterima. Itu cerita dia. Kan kalau tak salah saya ingat seperti hadis Ma'mar bin Rashid daripada Sufyan. Kan? Hadis yang diambil di Yaman okey, di Mekah tak okey. Contoh gitu. Guru yang sama, murid yang sama, dua-duanya imam, bukan Ma'mar, Abdul Razak yang paling musannaf. Abdul Razak ni hadis yang ambil pada orang ni okey, di tempat ni, tempat lain dah tak okey lah. Contoh, sampai ke tahap tu kan. Sebab tu setiap apa yang mereka keluarkan hukum ni, kita tak boleh ambil mudah. Terutama kalau imam tu imam seperti Ahmad, Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Baik. Satu lagi istilah yang juga digunakan dengan nama gharib ialah munkar. Kita dah tengok tadi bahawa ada dia kata gharib dan munkar sama, seperti Imam Ahmad kata tadi. Baik. So sekarang ni di sisi Imam Ahmad dan sebahagian rawi yang lain, hadis gharib ini juga dinamakan munkar. Okey, contohnya, baik, Ali bin Madini, guru kepada Bukhari dan kawan kepada Imam Ahmad. Ali bin Madini di antara pakar yang terkenal dalam bidang hadis, dia kata hadis Ma'mar Ibn Rashid daripada Thabit ada sebahagiannya gharaib dan munkar. Dia sekalikan. Dhaif, gharib dan munkar. Dah dia gharib, dia tafarrud, dia bersendirian dan berlaku kesilapan yang menyebabkan dia tak sahih. Tapi siapa dia? Ma'mar bin Rashid, orang terkenal. Baik. Nampak? Mengeluh tu letih. Dan Abu Dawud pernah mengkritik sebuah hadis dalam Sunan. Dia kata hadha haditsun munkar, ini hadis munkar, sedangkan semua rawinya siqah. Dia kata munkar. Dan dia kata Wahab tu daripada Hammam dan walam yarwihi illa Hammam, maksudnya gharib dan dia munkar. Okay, so mana mereka menggunakan istilah ni sama. Dan ini berlaku banyak sangat di kalangan ulama hadis awal. So, contoh-contoh yang menyebabkan kita faham bahawa istilah tu istilah yang sama dalam beberapa keadaan, tapi lain dalam keadaan yang lain. So kita kena hati-hati. Baik, ada satu lagi istilah yang juga digunakan dengan makna gharib, ialah al-faedah. Ini pelik kan, faedah. Apa faedahnya? Kan? Maksud gitu. Ini yang seronok bila dulu satu masa dulu saya tak pernah tahu benda ni satu masa dulu. Kemudian ada sahabat-sahabat yang bagi, dia kata tahu tak apa fawaid, kitab fawaid kan. Kita dah baru belajar Arab kan, kita ingat fawaid ni faedah lah, faedah kan. Mana benda baik lah. Rupanya fawaid ni ialah hadis gharib. Itu faedah maksudnya ialah gharib, dan fawaid ialah himpunan hadis-hadis yang gharib. Diguna faedah. Sebab setengah ulama kata mungkin sebabnya ialah hadis gharib ni membawa benda baru yang tak ada dalam hadis-hadis yang popular, so dia menarik, so dia ada faedah. Gitu kan. Itu dia. Okey, saya baca sikit dia kata sini ada sebahagian ulama yang bila dia cerita seorang rawi, dia nak cerita orang ni dhaif dan sebagainya, dia kata apa? Ini satu contoh Lepas tu kita kena hati-hatilah benda-benda ni. Kalau silap faham habis. Dia nak dhaifkan rawi ni. Okey, dia nak kata periwayat ni tak fit lah untuk riwayat hadis dan dia tak okey. Dia kata apa? Dia ni ka'anna ahadithahu fawaid. Seakan-akan hadis-hadis orang ni semuanya faedah. Dia tak kata berfaedah lah, dia kata faedah kan. Fawaid. Kalau berfaedah lain lah maksud lah. Dia kata, so itu je dia cakap. Dia nak kritik rawi ni,
digunakan ayat yang pening kita baca. Dia kata hadis-hadis dia semuanya berbentuk fawaid. Itu je. Dan seorang lagi pula dia kata begitu, dia kata seolah-olah semua hadis-hadisnya, tadi dia kata seolah-olah hadis-hadis ni kullaha, kesemuanya itu fawaid, semuanya faedah. Sebab tu kena hati-hati dengan istilah, kan. Kemudian Imam Ahmad jelaskan, okey, dia pernah menyebut, dia jelaskan, dia kata bila diriwayatkan oleh murid dia kata idza sami'ta ashabul hadis, ini jaranglah imam-imam cakap macam ni. Imam-imam awal dia jarang beritahu kaedah, kan. Bila cakap macam ni, ini amat penting. Dia kata idza sami'ta ashabul hadis yaqulun, bila kamu mendengar ashabul hadis, ulama hadis yang besar maksudnya, berkata hadha hadithun gharib au faidah. Dia kata, kalau kamu dengar dia kata hadis ini gharib ataupun hadis ini faedah, orang tanya hadis ini macam mana hadis ni? Hadis ini faedah. Okey. So dia kata fa'lam annahu khata'un. Ketahuilah dia hadis yang berlaku padanya kesilapan. Tak sahih. Imam Ahmad beritahu, nasib baik dia beritahu. Kan? Alhamdulillah. Siapa dia beritahu? Sebab dah berlaku masalah zaman dia. Jadi dia kena beritahu. Fa'lam annahu khata'un. Tapi dia kata bukanlah setiap gharib betul. Maksud dia nak cakap kebiasaannya lah, kebiasaannya. So kita kena faham. Sebab tu ada buku-buku muhadithin yang kecil-kecil ataupun yang tak terkenal sangat, dinamakan al-fawaid. Fawaid, hadis gharib lah, dia kumpulkan. Itu je. Okey. Contohnya Tabrani pernah menyebut nama lain bagi kitab dia. Maksudnya Tabrani ada kitab Mu'jam Shaghir dan Kabir dan Awsat. Salah satu Mu'jam tu Mu'jam Shaghir, dia kata dalam buku tu, dia kata buku ni dinamakan juga Kitab Fawaidi Masyayikhi. Kitab ni kitab faedah-faedah syekh-syekh agung. Maksudnya hadis gharib daripada syekh-syekh. Itu maksud. Dan untuk perhatian juga, kita sebut masyayikh, kita tak sebut masyaikh. Kan ada orang macam doa yang lama dicetak silap kan dalam buku, dan ada orang yang buat apa dia buat peluruskan jamakkan benda tu, dia kata masyayikh kan. Masyayikh tu salah, masyayikh dia kena guna ya. Sebab apa tak tahu. Okey. Juga kadang-kadang dia beritahu juga pernah digunakan nadirah. Nadir ini fahamlah kita dari segi bahasa Arab, dia hadis yang jarang berlaku, yang ditemui, yang pelik, yang jarang ditemui, itu kita boleh faham. Tapi fawaid tadi memang kita tak faham. Tapi ini nadir ni okeylah, kita faham lah. Kan? Okey? Itu penting. Baik. Bermakna sekarang ni ini kita katakan bahawa kita tak boleh tetapkan satu istilah untuk semua benda ataupun semua istilah untuk satu. Kita kena ambil setiap istilah dengan situasi dia. Sebab tu bila ada cadangan daripada ramai juga ulama yang mengatakan kita kena ubah balik susunan dari segi kita memahami hadis-hadis tu. So nama-nama tu perlu digabungkan sekali. Macam contoh munkar, gharib semua ni disekalikan di bawah title ataupun di bawah tajuk illah ataupun khata'. Illah ataupun khata', maksud kesilapan dalam hadis. Kesilapan tu ada yang berat kan, ada yang ringan maksudnya. Itu maksud. Baik. Dan buku yang saya ambil ni buku Lughatul Muhaddith Syekh Tariq Ahmadullah Mesir, dia masih hidup lagi. Dia kata antara benda yang ditemui ialah penggunaan gharib oleh Imam Bukhari ketika mana menceritakan tentang seorang periwayat bernama Muslim bin Abi Maryam. Dia kata gharibul hadis. Jadi rawi ni dia kata gharibul hadis, dia ni bawa hadis gharib lah. Lais lahu kabiru hadis, dia tak ada banyak hadis. Sedangkan rawi tersebut adalah Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Betul kita kena hati-hati, maksudnya balik kepada hati-hatilah, tak mestinya gharibul hadis maksudnya dia ni memang dhaif. Dan sebagai sebab rawi tersebut digunakan ataupun dikeluarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu yang penting. Baik. Ada sikit lagi. Ada soalan nak tanya? Ustaz. Ya. Jadi kalau dalam tulisan buku, kalau kata contohnya hadis ni gharib di sisi hadis ni gharib, so kalau kita buat tu
hadis ni gharib di sisi Imam Tirmizi ataupun hadis gharib di sisi Imam Ahmad. Sebab kalau nak standardiskan memang tak boleh dah. Contoh macam buku Syekh Ali Al-Qatan tu kan dia ada standardkan contoh hadis gharib apa maksud-maksud. So kita boleh gunakan istilah-istilah tu lah. Kita tak boleh guna lah. Kalau kita nak guna pun kita kena bagi gambaran. Contohnya sini. Contohnya kita kata seumumnya kita kata kitab-kitab mustalah ni hanyalah nak dekatkan kita kepada maksud istilah tu. Maksud so, kena beritahu di sisi siapa. Contoh kita terangkan pula apa maksud imam ni di sisi gharib apa semua. Panjang. Kita terang dekat mukadimah. Ataupun kita tak boleh terang langsung, kita buat hadis lain. Apa tak? Kita tak tahu kan. Senang kan? Kita tak tahu, kita buat hadis lain lah kan. Tapi kalau kita nak bubuh juga, yang saya risau sekarang ni ialah niat yang baik di kalangan sebahagian sahabat-sahabat kita yang nak mendekatkan ilmu mustalah kepada masyarakat kan. Memang kita kena buat benda tu, tapi kita terpaksa berdepan dengan kemungkinan banyak salah lah. Termasuk saya sendirilah. Bila saya cuba buat buku 20 masalah asas pada tahun 2006, kita dapati banyak silapan lah kan. Banyak tu taklah semua kan. Tapi sampai sekarang tak ada orang pun hantar kat saya salah saya kat mana. Orang tak baca buku tu ataupun dia baca tapi dia tak tahu kan. Yang puji ada, tapi itulah takkan duk puji sampai bila kan. Sebenarnya bila kita tengok balik buku tu dan buku-buku lain, kita cubaan kita bagus, kita nak dekatkan orang kepada mustalah hadis. Tapi kita tak faham lagi. Kita belum sampai masa lagi. Kita dah cubalah nak cerita kat orang. Itu kita risau. Sebab tu bila saya cerita benda ni, saya cerita dalam keadaan apa yang saya jumpa dan banyak kemungkinan-kemungkinan supaya kita tak tutup pintu tu. Sebab tu kita kata, bila kita cuba tutup hadkan, habis lah. Kita tak faham mungkin, ataupun kita faham tapi kita tak dapat ayat nak buat. So kita dah hadkan sudah. Macam mana ramai penulis yang buat dalam bahasa Melayu, kita tak dapat rasa benda tu benar seperti yang dibuat oleh ulama awal. Contoh macam kita kata masuk hadis hasan, kita memang akan cerita benda kecil lah, mudah. Sebab kita tak nak cerita panjang, ni baru beginner kan. Kita bagi dah. Tapi sebenarnya kita bagi tu, orang ingat itulah semata-mata. Habis lah. So kalau saya nak mengkritik contoh kita adik ulama hadis lain untuk menggunakan istilah sekarang memang tak boleh lah. Contoh kadang-kadang kita kata Al-Hakim dia memudahkan sebagainya, tapi sebenarnya istilah Al-Hakim tu berbeza dengan mamai standard istilah sekarang ni. Betul kan? Kita kena guna istilah tu, kita boleh buat istilah yang standard, tapi di bawah dia tu kita kena betul-betul pastikan. Maksudnya kalau Imam Bukhari kata ataupun kalau Imam Tirmizi kata hasan sahih, kita letakkan di bawah sahih. Tu tak apa. Betul ke yang apa saya tahu kalau Imam Tirmizi kata hasan sahih tu dia berjumpa hadis dua hadis. Satu hadis ni bertaraf hasan, satu hadis ni bertaraf sahih. Itu salah satu penyelesaian dia lah. Tapi ada keadaan dia bagi hasan sahih gharib. Dan banyak juga hasan sahih tak ada gitu pun. Sekarang ni maksudnya ulama di depan kita ada banyak penyelesaian yang ulama cuba bagi tahu. Ibnu Hajar antara orang yang cuba, masya-Allah lah, dia cuba fahamkan. Tu seronoklah kita tengok. Tapi kadang-kadang dia cuba fahamkan tu menyebabkan kadang-kadang timbul satu benda baru. Contohnya dia cuba nak bahagikan mursal khafi dengan tadlis ni lain apa semua. Akhirnya benda tu sama. Dia kata lain sebenarnya sama si ulama awal. Contoh gitulah. Bila kita cuba buat satu benda, mungkin manfaat dia ada, tapi untuk separuh jalan lah. Bila penuntut tu mula tengok benda lain, dia dah mula pening. Tapi kalau dia faham dari awal, ini adalah hanya sekadar peringkat awal, kita nak pergi dekat, itu yang lebih baik lah. Sebab tu bagi saya, kalau mustalah hadis ni kita nak buat baru boleh, tapi pastikan kita gabungkan semua benda tu di bawah tajuk yang sama. Maksudnya kalau dhaif, okey, apa ulama dulu kata untuk dhaif, kita senaraikanlah. Tak mesti dia kata hadis hadis dhaif kan. Itu maksud dia kan. Dan tapi yang paling penting sekarang ni ialah nilai gharib tu. Pasal kita balik pada tajuk kita, macam mana kita nak faham. Kalau saya nak malam ni apa kita nak buat balik, kita buat balik ialah nak menghukum gharib ini bukan muhadis biasa kan. Sebab tu As-Suyuti kata kita kena tawakuf. Kita tak cakap gharib kata gharib tak payah. Dia kata macam tu.
Sebab kita tak pasti pun. Sebab ulama awal dia pasti. Dia sampai ke tahap yang dia terlepas sikit sangat, ataupun yang dia terlepas tu hanyalah benda-benda yang dah pun dia tahu. Kan? Sebab tu bila Ibnu Salah larang menghukum, Ibnu Salah pernah melarang menghukum dhaif kepada hadis. Dia hanya kata boleh sanad dhaif boleh. Nak kata hadis dhaif perlukan imam. So kata-kata dia tu ramai orang mungkin anggap macam sama je, sebenarnya lain. Sebab tu dia kata macam saya baca sini, dia kata sebab hanya diketahui oleh seorang imam dan bukan kita. Maksudnya kita kata hadis ni dhaif, seolah-olah kita dah settle selesai bahawa semua sanadnya semua bermasalah, tak ada langsung yang sahih. Sedangkan imam awal dia boleh bagi tahu tu. Maksudnya sekarang ni authority nak cakap benda tu siapa? Itu kita kena bagi tahu sekarang. So, tak boleh kita nak bersendirian untuk buat benda ni. Dan mungkin ada perkataan yang lebih ni orang kata apa? Lebih tegas. Kalau kita katakan macam imam-imam dia kata tak mungkin. Contoh macam ada pensyarah ni, dia kata dia pernah cuba dia kata untuk melihat buku Ilal Daraqutni, dan dia melihat bahawa sampai sekarang ulama tak dapat jumpa banyak sanad yang disebut dalam tu. So sekarang ni tak dapat kesan kat mana benda tu, tapi Daraqutni jumpa benda tu kan, contoh. So sebab tu dia boleh keluarkan hukum. Dia kata ni tak ada, ini ada, dia tak ada. So daripada maklumat yang dia terlalu luas kan. Kita sebab tu Ibnu Rajab kata kalau bab-bab ilal semua ni, dia kata kita amat bergantung kepada at-tasadif al-mutaqaddimah, buku-buku tulisan awal. Dia kata amat penting. Dan dia kata wa naqlu kalamil a'immatil mutaqaddimin, membawa, hanya menaqal, hanya quote kata-kata mereka pun maslahatun 'azimatun jiddan, merupakan satu faedah yang amat besar, sangat-sangat besar pun cukup dia. Kita ambil, tapi kita tahu nak letak kat mana, maksudnya lah letak kat mana. So dia kata benda ni tak mungkin dapat betul macam dan Ibn Rajab pernah sebut bahawa dia kata ilmu ni ataupun bidang ni nak sampai ke tahap mengetahui yang tersembunyi ni telah pun ditutup sejak sekian lama. Maksudnya dah lama dah orang tak try buat. Maksudnya orang try nak faham je. Betul kita kena faham benda tu kan? Kalau kita tak buat macam tu, mana kita akan ada macam-macam penafsiran, lepas tu kita akan ada macam-macam khilaf, dan orang kata apa, kita tak akan selesai untuk semua hadis. Contoh imam ni kata gharib, okey, imam yang besar. Macam At-Tabarani juga imam besar dalam bab gharib ni, dia imam. Dia ada khusus. Bila dia kata gharib, ada hadis moden kata tak ada sanad lain. Dia tak gharib, dia ada sanad lain, ada penyokong dan sebagainya. So habis. Kita tak faham nilai dia kata gharib tu. Dia dah tahu dah. Sebab tu gharib kadang-kadang bukan maksud tak ada sanad lain, ada tapi tak dipakai. Maksud gharib juga. Ada tapi tak sahih, buat apa? Dia sebut. Macam setengah-setengah hadis yang berlaku kesilapan ialah disangkanya ada, maka dikuatkan hadis tu, maka jadi hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi, tapi sebenarnya tak ada. Ini contoh yang paling tepat ni yang saya ingat sekarang ni, hadis zuhud dalam hadis 40 tu. So matan macam mana? Tak ada. Tak ingat. Okey. Izhad fima indallahi yuhibbakallah wa zad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, atau kama qala Ibnu Majah dan lain-lain. Hadis ni contoh yang cukup cantik. Hari lain kita cerita macam mana berlaku sanad-sanad yang muncul, sanad-sanad yang tak pernah ada, sanad-sanad yang tipu je. Sebab ada orang curi sanad. So kita akan buat nanti cerita pencuri sanad. Alibaba ya. Menyebabkan muhaddis dulu dan sekarang tersilap menaikkan taraf hadis tu. Termasuk Syekh Syuaib Arnaud, termasuk Syekh Albani dan Syekh lain. Kecurian sanad, menunjukkan sanad jadi banyak, sedangkan dia pusing pada sanad yang sama. Kan? Sebab tu bila kita baca kisah macam ni, kita memang tutup buku tidur. Kita kata kan, betul. Saya ulang kat mana-mana pun saya cakap kan, bacalah betul-betul apa dia buat. Memang kita tak dapat nak terima kan, macam terlalu ya Allah apa hal ni gitu kan. Kita macam
Tapi tak cerita payah kan. Nak cerita orang tak faham, tak dapat. Kita seorang je faham. Dia kata, ustaz benda macam tu ustaz rasa pelik. Kan, buat macam mana? Kan. Okey. Saya setakat itulah malam ni. Apa-apa yang ada, mungkin kita kembali kepada kesimpulan ni ialah kita nak interaksi dengan tepat lah. Bila kita jumpa gharib di sisi ulama hadis, kita kena faham maksud dia yang sebenar, di mana dia ada, situasi dia, keadaan dia. Dan paling elok ialah kita ambil setiap hadis sebagai situasi yang berasingan lah. Kita jangan buat satu benda yang satu untuk semua, kan? Kita ambil setiap hadis sebagai satu kajian kes. So gharib dia ialah mengikut keadaan tu. Dan sebab tu ada ulama kata macam At-Tirmizi kan, bila dia kata hadis gharib, dia banyak ulang. Dia yang mana ulama kata, sebagai ulama kata bila dia kata hadis gharib saja, itu hadisun gharib. Jadi itu kebiasaannya dhaif. Kalau dia gabung cerita lain, mungkin maksud lain. Tapi kalau dia kata hadisun gharib, antara Dr. Nuruddin Aitir dalam tesis master dia, PhD master, dia kata setakat yang dikaji satu persatu, memang kebanyakan hadis yang Tirmizi kata hadisun gharib ialah dhaif. Kan? So ini benar penting. Maksudnya penggunaan gharib di sisi Tirmizi tu, dan Imam Ahmad juga kita pernah guna mengatakan dhaif. Cuma kita kena tahu situasi lah. Sebab tu kita tak boleh hadkan, tapi kita jadi berhati-hati. Jadi bila, dan kita jangan sekali-kali kita buat kesilapan yang sama, iaitu kita gunakan istilah ulama moden dan untuk tafsirkan apa yang ulama dulu kata. Itu cukup salah, kan? Lepas tu bila kita nak ubah macam dalam ta'dil, kita tak boleh ubah, tak boleh seragamkan, tapi kita boleh faham dan kita boleh buat yang lain kalau kita mampu. Tapi kita tak boleh ambil yang tu, sebab kadang-kadang Abu Hatim dia kata saduq, sebenarnya siqah. Setengah orang kata saduq tu turun, Abu Hatim tak, contoh gitu. So benda-benda tu menyebabkan kita jadi apa? Berhati-hati dan kenal siapa sebenarnya yang ada authority untuk guna benda ni. So kita mungkin tak akan, orang Arab sampai tahap tu, dia sampai tahap dia boleh keluarkan hukum. Maksudnya bahaya dia ialah dia keluarkan hukum, dia kata ni gharib ke ni tak gharib. Itu yang payah. Tapi kita rasa di Malaysia tak sampai tahap tu lagi. Di Malaysia cuma kita salah faham. Itu yang penting. Salah faham. Dan buku mustalah hadis, kalau boleh tu yang nak tulis tu, biar orang tu kena beruban, dah berjanggut beruban, dah tua. Tapi beruban mengkaji lah. Maksud dia dah lama dah ni baca buku mustalah ni, daripada awal sampai habis dia dah tengok semua, baru dia boleh buat kesimpulan. Ataupun dia kena cerita segala khilaf tu, dan itu aja. Itu lah. Hajat di hati tu ada nak buat, tapi risau takut buat tu makin tak faham. Contohnya kita buat sahih, kan? Hadis yang sabit daripada Nabi semua, okey. Dan ulama dulu menggunakan sahih, kadang-kadang digunakan hasan, kadang-kadang digunakan hasan sahih. Nak cerita benda tu, terpaksa cerita sebab benda tu penting. Macam gharib tu ni, kalau nak buat hadis gharib ialah apa? Kena cerita semua benda ni. So dia macam pening tak? Tapi dia perlu tahu benda ni. Itu cerita dia. Lepas tu kita mustalah hadis ni, benda yang pelik, tapi boleh kita selesaikan masalah tu kalau kita boleh tumpukan satu-satu benda, kita cuba faham macam mana nak cerita ke orang, kan? Itu belum masuk benda-benda yang kita kata diperlukan sampingan. Contohnya maksud hadis sama itu cerita lain. Tapi ada soalan lain tak? Kalau ada pandangan nak bagi, confirm ada benda tak faham lah ni. Biasa tu, kan? Saya pun cerita benda ni pun sekadar yang hari ni saya faham. Mungkin kita akan terus baca lagi dan baca lagi, kan? Akan dapat lagi maksud. Tapi tafarrud ni, bila tafarrud ke gharib ke, ini membuka jalan kepada sesuatu benda. Maksudnya sama ada dia dhaif ke, ada masalah ke, ataupun dia sentiasa, di sisi ulama tu Ibn Rajab kata, sentiasa mereka akan jumpa masalah bila tafarrud, kan? Bila tafarrud. Tapi tak mesti setiap masa, tapi sentiasa selalu. Betul, kita kena hati-hati, kan? Hadis gharib. Kalau kitab yang dikumpulkan hadis tu ada, tapi kitab mustalah hadis saya rasa wallahu alam ada tak? Saya tak tahu. Ibn Rajab ada. Ibn Rajab Syarah Ilal. Bukan. Yang satu yang Jami' Ulum. Jami' Ulum. Tu.
Ibn Hajar, buku dia ada terjemah banyak buku-buku yang dia kumpulkan teks hadis. Bulughul Maram, Fathul Bari pada orang terjemah. Taudil Ahkam ni Ustaz, syarah kepada Bulughul Maram. Taudil Ahkam syarah dia, syarah Bulughul Maram banyak sebelum salam. Ya. Bulughul Maram. Sebab tu ada satu hadis saya lupa nak saya cerita lalas untuk tengok bagaimana Ibn Hajar menghormati ulama awal ni. Saya beri contoh satu lah. Semoga kita jadi macam dia lah. Macam tak semangat ni. Hadis tu ada satu hadis dalam Ibnu Majah. Okey. Hadis tu hadis riwayat Ibnu Majah. Hanya Ibnu Majah riwayat hadis tu. Okey. Hadisnya dhaif lah, tak ada masalah. Okey. Saya rasa disepakati dhaif oleh ramai ulama. Okey, tapi cara Ibnu Hajar buat benda ni bila dia sebut dalam An-Nukat. Okey, Ibnu Majah hilang. Dia sebut satu hadis, dia kata Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadza hadithun batil. Okey. Kata-kata Abu Hatim boleh kita tengok dalam kitab Al-Ilal. So Abu Hatim kata hadis batil. Batil dengan banyak maksud lah, tapi menjurus kepada dhaif lah. Okey, hadis itu pun tak ada dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya. So Ibn Hajar kata isnaduhu zahiruhu sihhah. Okey, sanadnya pada zahirnya nampak sahih. Tapi dia kata lepas tu dia kata Abu Hatim lebih tahu. Abu Hatim lebih mengetahui. Ada ayat dia, saya tak ingat sini, tapi yang hadis tu ialah hadis Ibnu Majah. Terus sekarang ni kita kena ada sikap tu, kan? Mereka lebih tahu dan kita kena faham apa maksud dia. Bukan maksud apa mereka apa salah sampai tak ada. Biarlah orang nak cakap kita mendewakan pun tak, kita tak mendewakan dia. Kita meletakkan dia pada tempat dia. Sebab orang yang terlalu bijak memang kita tak susah nak faham, kan? Macam Bukhari semua ni orang hebat. So dia keluarkan istilah dia, sebenarnya dia susun, tapi kita nampak macam tak tersusun. Apa kita masalah kita lah. Dia tulis semua cantik, elok, kita nampak macam serabut. Macam mungkin macam pelukis-pelukis yang lukis lukisan-lukisan yang terlalu pelik ni, tapi jual sampai puluh ribu. Kita tengok kat mana ni. Kita yang tak ada nilai apa benda ni, pergi tengok kat mana yang mahal sangat. Anak aku boleh buat. Mungkin macam ni juga. Kita kata macam dekat mana hebatnya, dekat mana apa Bukhari benda bunyi ni. Benda ni. Lepas tu bila Bukhari sebut satu benda, jangan cakap macam dia sebut tu sekadar nak sebut cerita je lah. Tak. Dia sebut berdasarkan ilmu. Lepas tu bila kisah yang terkenal Abu Hatim dan Abu Zur'ah tu, orang datang jumpa Abu Hatim. Seorang ni dia ahli fiqh. Dia ingat muhadis ni macam dia tak apa nak ni lah, tak apa nak percaya, tapi dia nak test. Jadi dia pergi jumpa Abu Hatim, dia tanya beberapa hadis. Abu Hatim pun tengok hadis, cakap ini okey, ini salah, ini dhaif, ini palsu, ini sahih. Macam tu dia cakap. Jadi kawan ni pun cakap ini macam main-main je lah, kan. Lepas tu itu macam mana kau tahu benda ni? Cuba cerita kat aku. Maksudnya seolah macam Abu Hatim ni seolah ahli fiqh, dia kata aku pun faham juga. Cuba beritahu aku. Macam tu lebih kurang kan. Aku boleh faham juga. Cuba cerita. Dia tak boleh cerita. Bawa tengok. Kami dapat ni payah nak cerita. Panjang cerita. Ya. Itu lebih kurang. Tapi kalau kau nak faham benda ni, kau pergi tanya orang yang sama faham macam aku, yang dalam bidang ni juga, Abu Zur'ah. Dia pergi tanya hadis yang sama, dia tak beritahu, dan semuanya sama hukum dia. Jadi pergi jumpa balik, dia kata kenapa sama? Jadi dia kata aku dah abang hang lah. Hang ingat kau main-main dia. Lebih kurang tu ayat dia. Inna lam nujazif. Kami bukan buat benda ni merapu pula. Bukan cakap, tapi ni ilmu kami dapat. Tu dia. Cakap apa? Sebab tu kita kena letak dia tinggi, sebab dia memang hebat. Nampak macam mana? Kita tak sampai tahap dia, kan? Ibnul Madini, dia tengok Abdul Mahdi, dia kata ini sihir. Contoh sihir, ini sihir. Dia kata aku tak boleh bayangkan melainkan ia sihir, benda yang aku tak boleh faham. Aku buat macam mana pun aku tak dapat sampai tahap dia. Bukhari pun tengok Abdul Madini, dia kata aku dengan orang lain aku rasa aku hebat, dengan Abdul Madini aku rasa aku kecil, kan? Dia kata apa? Tetap percaya dia lagi hebat. So sama-sama dia tu, orang lain yang faham depa je, kita tak faham. Kita sebab tu bila apa seorang ulama tu, murid dia pergi tanya,
dekat Bukhari, hadis ni tahu tak? Bukhari tahu, aku tak tahu. Aku tak tahu. Dia pun seronok. Hadis yang guru kita tahu, Bukhari tak tahu. Dia pun balik ke guru dia, cakap, kami seronok ni. Hadis ni Syekh hantar aku, Bukhari tahu. Hadis yang Bukhari tak tahu itu bukan hadis. Dia kata tu. Hampa ni buat malu aku. Maksud gitulah lebih kurang ayat lah maksudnya. Dia ingat, habislah Syekh menang, Bukhari kalah tak. Bukhari kata tak tahu, maksud tak ada lah. Tak tahu dia tu maksud tinggi kan. Sebab tu bila dia kata apa-apa tu kita kena faham, baru kita syok. Kalau kita tak faham, kita rasa dia tak tahu biasa. Dia tak tahu. Mana ada orang yang tahu? Betul dia ambil pula kata-kata Imam Syafi'i, orang yang mendakwa dia tahu semua hadis dan semua bahasa, dia tipu. Maksudnya itu dari segi Allah yang Maha mengetahui, tapi dari segi hadis tu, sebab tu hadis ni benda yang amat pelik. Kita kata tapi kita kena faham dekat mana letak kedudukan kata-kata tu. Dan nak jadi macam dia memang tak boleh lah. Tu salah. Duduk pulun. Tak. Tapi nak hafal hadis, nak hafal benda-benda boleh. Kita boleh buat. Tapi nak jadi tahap dia tu cerita lain lah. Nak bagi sanad, ramai orang boleh bagi sanad. Kan, baca hadis sikit kita bagi. Aku bagi ijazah sanad ni. Siapa tak mau? Kan, sign semua okey. Tapi kita boleh bagi. Tak ada masalah. Anak auto step lah. Anak tunjuk apa? Anak beritahu apa? Maksudnya sekadar kita berkat lah, kita pernah belajar ada sanad, okey, tak apa. Tapi nak kata, aku ada sanad, aku buat frame kat rumah, jadi aku muhadis kan. Buat frame. Saya dapat sanad Bukhari, saya tak tahu tak mana kan. Saya cuma minta balik kawan, hang bagi balik sanad tu. Yang hang bulan frame, dia bulan frame. Nasib baik dia bulan frame, ada agak simpan. Bagi dia, dia pun post saya. Lepas tu hilang dia kan. Saya macam rasa macam apa saya dapat. Untuk apa? Untuk megah. Cerita kat orang. Lama dah patut saya buh dalam blog. Buh sanad tu. Sanad hadis ni. Apa? Lama sekarang tak ada. Benda tu bukan tanda ilmu, tapi tanda berkat. So kita ada, alhamdulillah. Mana-mana baru ni kawan saya pergi jumpa sanad ayah kepada Pak Lah. Dia ada sanad hadis. Tok Guru Abdullah Fahim, dia ada sanad hadis yang antara sanad yang pendek juga yang dekat. Dia ambil dekat Mekah. Ada orang cetak buku tu. Siapa cetak? Buku sanad dia. Dan saya rasa ada murid-murid dia yang masih hidup yang pegang sanad dia tu. Ada murid-murid dia yang masih hidup. Kita kena cari tu. Kita cari, ambil sanad. Itu keberkatan. Nak dapat sanad keberkatan, nak sambungkan benda tu. Tak boleh sampai ke tahap tak ada orang yang sambung sanad. Ya, sebab tu kita cuba juga minta izin dekat siapa-siapa, walaupun kita tak kira hadis ke apa, boleh tak bagi sanad ijazah, nak sambungkan keberkatan tu, nak sambungkan bukti tu. Sebab tu bila kita ada ijazah sanad daripada, macam saya ada Bukhari daripada Syria, lepas tu saya ada hadis-hadis sanad lain daripada Iraq, sambungan kita ambil daripada orang Melayu pula, kita pergi cari pula sambungan. Kita kena pergi cari ni di Pulau Pinang, mesti di Pulau Pinang. Kawan saya tengah duduk cari, kalau jumpa kita serbu, kita terjah, tolong bagi salah kan, untuk selangsungan keberkatan. Walaupun dia tak syarah apa, dia tak buat apa-apa, tapi benda ni kena ada, kena disimpan sebagai satu benda yang membuktikan tak ada orang boleh tipu. Ini betul. Dan sanad tu penting juga. Kawan saya kata daripada sanad yang dia baca, daripada sanad Tok Guru Abdullah Fahim tu, daripada sanad tu ada bukti yang menyelesaikan beberapa khilaf daripada sanad tu. Contohnya khilaf Sunan Nasa'i, adakah tulisan Ibn Sunni murid dia ataupun Nasa'i sendiri, ada dalam tulis sebut. Jadi masa sekarang ni benda ni penting dari segi ilmiah pun ada juga. So lepas ni insya-Allah kita memburu sanad. Ada ni pandangan soalan. Bukan curi ya. Bukan curi. Kita pergi minta elok. Curi habis. Elok juga kan kita buat tajuk pencuri sanad. Tajuk tu pendek, mesti sejak habis. Ada lagi pandangan? Sebut sahabat. Kita nak kumpulkan balik apa mustalah hadis yang digunakan semua untuk kita dapat gambaran umum lah. Gambaran umum. Lepas tu kita risau tu.
orang yang tulis buku pasal agama ni kita risau. Sebab takut kesalahan ni menyebabkan lebih banyak masalah lain yang timbul. Itu aja takut lah kita fikir. Bagus-bagus ada buku banyak kan dekat pasaran. Banyak sangat buku agama. Apa ni, kita pun tak halang sahabat-sahabat kita nak buat buku banyak. Tapi kualiti buku tu macam mana? Na'udzubillah lah kalau setakat kita nak cerita buku, aku buat banyak buku, aku dah buat. Itu cerita lain lah. Cerita sekarang ni buku tu okey tak? Lepas tu kadang-kadang kita fikir balik, buku tu bagus tak bagus? Adapun kita kena buat benda lain. Tak payah buat buku tu, kita buat buku yang berbab lain yang boleh memudahkan ke bantuan ke apa benda. Mungkin ya. Apa ni, satu benda yang lebih mampu kita buat. Bukan kita duk lepas tu kita senang lah. Aku buat lah, aku mustalah hadis senang lah. Habis cakap senang-senang ni, ikut hati tu boboh biji. Hang cakap senang. Yang ulama-ulama semua kata payah, hang cakap senang. Memudahkan ilmu macam ni bukan memudahkan apa? Memudahkan dua benda, memudahkan untuk sampai maksud dengan memudahkan untuk menguasai serta lain. Kan? Sampai maksud kita boleh dekatkan. Okey, ni lebih kurang ni maksud ini okey dah. Tapi nak menjadikan dia mahir bab benda tu tak boleh. Dan kita memang takkan dapat. Kalau Abu Hatim dan Abu Kharis semua ni kumpul 20,000 sanad, 30,000 sanad daripada seorang muhaddis contoh. Kita cari dalam CD tak jumpa. Jumpa sikit je. Itulah nilai dia. Jauhnya kita dengan dia. Dia dah jumpa semua lah. Sebab tu dia confident sangat. Orang kata, hari ni ada ni? Tak ada. Dia kata. Ada ni, ada depan. Tak ada. Dia. Ni ada, tunjuk ni. Aku ambil daripada orang ni masih hidup. Kata. Dia ni orang baik tapi hadis tu tak ada. Power gila dia kata. Tak tahu. Ini hadis ni tak ada. Hadis ni tak ada. Dia ni baik. Tok Guru ni bagus. Tapi hadis ni salah. Akhirnya dia terpaksa musafir, dia berjumpa Tok Guru, dia kata aku selama ni aku tak tahu. Alhamdulillah nasib baik dah sekarang baru aku tahu. Pergi balik. Lepas tu dia kata apa? Tu orang baik. Dia kata. Dia kata itulah orang yang baik. Maksudnya memang dia baik. Masalah dia ialah dia salah. Itu je. Ya, tu kata. Sampai ke tahap tu. Lepas tu kisah-kisah ni kita kena bawa keluar cerita kat orang. Hebatnya ulama hadis. Sekian. Letih lah. Esok pun ada program Laikim. Alhamdulillah.